Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 29 Oktober 2021, kita sambung pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin dari awal kitab sampai ke sini 100, siri yang ke-126. Bab yang ke-135. Bab dia satu hadis, satu bab. Pendek Imam Nawawi bawa kepada kita. Ada dua hadis, gitulah. Yang pentingnya kita mula dengan bab 135. Tengok kitab yang ada kitab terjemahan 584. Hadis nombor 861. Bagi jemaah yang edisi yang berlainan tu cari nombor hadis. Bab 135, hadis nombor 861. Bab istihbabis salami idza dakhala baitahu. Bab sunat memberi salam ketika masuk ke rumah sendiri. Kita balik rumah kita, ada orang ke tak ada orang, kita kena bagi salam. Bagaimana cara bagi salam? Tengok dalam kitab kita ni. Firmanullah Ta'ala, Imam Nawawi bawa kepada kita dalam bab ini satu ayat sebagai dalil kepada salam untuk masuk dalam rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Apabila kamu masuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Siapa dia ada dalam rumah itu bagi salam. Penghuninya, yang berarti memberi salam pada diri kamu sendiri. Bila kita bagi salam kepada penghuni, maknanya kita bagi kesejahteraan kepada mereka. Kita nak masuk dalam rumah ni, sejahteralah juga. Kepada diri kamu sendiri. Dengan salam yang penuh berkat dan baik dari sisi Allah Azza wa Jalla. Mana tahiyyah ini Allah ajar kepada kita. Assalamualaikum. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kamu agar kamu mengerti. Surah An-Nur ayat 61. Para pelajar sekalian, alhamdulillah kita telah bincang panjang dalam syarah kepada huraian pada ayat ini dalam surah An-Nur dulu. Tuan-tuan tengoklah dalam surah An-Nur, baru je kita. Baru yang kita lalu dalam sesi pengajian tafsir kita pada waktu pagi tu. Maka Allah Ta'ala sebut kepada kita, apabila masuk dalam rumah, berilah salam kepada kita, kepada ahli rumah tu. Kalau tak ada orang, kita bagi salam kepada kita sendiri. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Surah An-Nur ayat 61. Kemudian kita pergi kepada hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis pertama dan hadis satu ni je ada. Hadis nombor 861. 861. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Anas, biasa kalau sebut Anas tak ada B ni, Anas bin Malik. Kenapa itlaq begitu?
sebab dialah yang duduk di rumah, yang berkhidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama mana? Daripada Nabi mula-mula mari Madinah sampai Nabi wafat. Anas berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Bahagialah Syekh Anas yang telah dipilih oleh Allah yakhdim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajar kepada Anas, "Ya Anas, wahai anakku." Masya Allah, Nabi menggunakan perkataan panggilan mesra, manja kepada seorang yang khidmat pada dia. "Ya bunayya," wahai anakku. Macam anak dia lah, Anas ni umur 10 tahun. Ummu Sulaim, mak dia datang surah, "Anas khadimuka ud'ulah." Allah. Panjang cerita. Tuan-tuan nak dengar cerita? Tengok dalam kisah hikayat fiqhiyah, cerita Anas. "Wahai anakku, apabila kamu hendak masuk memenuhi keluargamu, maka ucaplah salam. Nescaya hal itu menjadi keberkatan bagi kamu dan keluargamu." Bila kita bagi salam kepada keluarga kita, orang dalam rumah, bermakna kita telah mengucapkan keselamatan untuk orang dalam rumah dan juga ucap keselamatan kepada kita sendiri yang nak masuk dalam rumah itu. Sebab itulah dia kata, salam ini menjadi salam kepada orang dan kepada kita. Salam kepada orang dan kepada kita sendiri. Sebab bila kita masuk dalam sebuah rumah yang aman, yang damai, kita rasa tenang. Apa yang kita takut lagi? Kita sudah beri keamanan kepada orang itu, dan kita sendiri juga rasa aman dengan duduk dalam rumah yang telah pun diamankan itu. Jadi kita kata Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan para pelajar sekalian, ini dia panggil kelebihannya salam bila kita masuk di dalam rumah kita. Masuk dalam rumah kita bagi salam. Jangan pula relax yang masuk. Jadi sekarang ni nampak macam apa? Macam tak apa nak jadi salam ni. Pertama kalau masuk tengah duduk cakap telefon, masuk dalam rumah pakai gitu ya. Berhenti sekejap, pause sekejap ya. Assalamualaikum. Cakap sama balik boleh je. Ni kita masalah kita sekarang ni, seolah-olah orang yang cakap dengan kita yang jauh tu lebih penting daripada yang ada depan kita. Jangan, bagi hak masing-masing. Alhamdulillah, hadis ini riwayat Tirmizi dengan sanad yang baik katanya. Dalam syarah dia kata apa? Bayanu hadis ini menjelaskan adab berinteraksi dengan keluarga kita. Bila nak masuk rumah, walaupun rumah sendiri, walaupun rumah keluarga kita, mesti bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih-lebih lagi kalau kita salam itu pada mak kita, keluarga-keluarga kita yang kita hormati, lagilah utamakan lagi. Kalau tak ada orang pun kita salam pada kita sendiri. Baik para pelajar sekalian, tamatlah kita salam nak masuk rumah. Sekarang ni kita pindah kepada bab yang ke-136. Babus salami ala sibyan. Bab memberi salam kepada kanak-kanak. Kita berjalan tengok budak-budak duk main apa-apa sajalah, budak-budak kumpul di situ, maka kita kena bagi salam. Hadis 862 daripada Anas lagi. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Muttafaqun alaih. Anas berjalan. Jalan-jalan dia jumpa sekumpulan kanak-kanak. Maka dia bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam kepada budak-budak. Dan Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan yang demikian. Maknanya sunnah Nabi, walaupun kita tengok kanak-kanak, kita kena bagi salam pada dia. Budak-budak ni happy tahu. Pengalaman kita orang tua ni bila lalu kat budak-budak, kita bagi salam, oh dia suka. Tama-tama kita tegur dia. Kalau musim tidak Covid ni kita gosok kepala dia, doa-doakan. Masya Allah, budak-budak ni orang panggil happy lah bila orang tua
menghormati, menghargai kewujudannya di situ. Ni kita tak ni bila tengok budak asyik nak marah ya. Budak mari masjid. Oh kacau. Bising tu. Budak ni belum cakap lagi, kita dah marah dia. Mari masjid jangan bising ya. Jangan. Terhib kanak-kanak ni. Oh, Waalaikumsalam, datang dah tuan. Selamat masuk masjid. Anak-anak semua, adab masjid yang pertama masuk, ambil wudu, solat tahiyatul masjid, solat qabliyah, contohnya duduk diam-diam, jangan bising, ambil Quran baca, bagi nasihat, seronoklah dia. Ni awal-awal lagi datang, mari masjid, jangan bising. Jangan, ini bukan tempat main. Subhanallah. Dia belum buat apa-apa, kau dah marah tu kenapa? Ada masalah kejiwaan ke masalah apa kita ni? Tengok budak tu marah lalu. Sabar. Maknanya kecuali kita dah tegur dia bising, barulah kita marah. Mula-mula dia datang, yang pertama kita tarhib, mengucap selamat datang. Yang kedua kita taklimat kepada dia, peraturan dan adab masjid. Bagi taklimat ataupun peraturan, apa dia sepatut kita buat dalam masjid tu. Baru betul perjalanan. Baik. Jadi hadis ini menunjuk, hadis ini muttafaqun alaih. At-tahabbub ila as-sabiyah, Islam menggalakkan supaya kita mendekati kanak-kanak supaya dia tak rasa jauh dia. Itu ayah ni backing ni, pak cik ni jangan main ni, garang ni. Jadi bila kita budak-budak datang, kita tegur, kita hormat. Kebetulan budak ada orang jual aiskrim pula di kawasan. Mai. Belanja budak-budak ni, Allah lagilah dia suka. Awal jauh-jauh lagi dia tengok kita. Pak cik tu datang, alhamdulillah, panjang umur kan tua tu. Jadi ada peraturan, ada adab. Hadis ini juga mengajar taklim, ajar kanak-kanak bagaimana cara menyampaikan salam. Sebab itulah Hanah bagi salam, kemudian dia taklimat kepada budak. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu buat bagi macam ni. Maknanya bagi salam kepada kanak-kanak. Baiklah. Yang ketiga, seperti saya sebut tadi lah, jangan dimarah sebelum mereka bersalah. Disambut dan diberi taklimat. Kalau dia buat salah, baru kita tegur. Ni jangan tegur belum salah. Banyak ni orang duduk cerita, setengah-setengah pakcik-pakcik ni, pakcik masjid, bila tengok budak datang, dia marah dulu. Budak tu tak buat apa-apa pun lagi. Dah kena marah daripada awal lagi. Masya Allah. Dua. Maknanya bab 136 ni adab beri salam pada kanak-kanak. Kita pindah pula kepada bab 137. Bab 137, babu salamir rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyatin la yakhaful fitnah bihinna wa salamahunna bihadzal syarti. Baik, panjang tajuk dia. Imam Nawawi rahimahullah taala kalau dia nak satu hukum, dia letak selalu dalam tajuk dia tu hukum, macam kita kata keputusan, rumusan kepada hadis yang aku sebut ni. Bab tu menjadi satu rumusan. Kita rumusan ni di akhir. Macam penulisan baru hari ni, dia panggil sinopsis. Bila kita nak tulis satu benda, ada kata-kata ringkas tentang isi. Tengok, ini gaya Imam Nawawi ni sudah ada sinopsis dia. Bab itulah sinopsis dia kepada bab yang kita nak bincangkan ini. Ini dia panggil manhaji, iaitu at-ta'lif. Orang tulis dengan dengan cara yang tersusun. Masya-Allah. Ulama-ulama zaman dulu bukan main. Ulama zaman sekarang pun ada cara dia sendiri. Sebab itulah tidak patut dan tidak sesuai sangat-sangat ustaz-ustaz kita ni perli memerli. Jangan. Bila kita duduk dalam aliran ni, kita perli kepada aliran ni, apa yang masalah, kenapa dua-dua aliran tu ada faedahnya. Orang yang mengaji cara tradisional ada cara dia. Orang yang mengaji cara baru, cara degree, ada cara dia. Tidak sepatutnya menjadi bahan ejekan. Tapi masalahnya kalau kita ejek benda tak ada, susahlah. Orang akan mempermainkan kita lah. Jangan. Ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Baru cerita tajuk baru tu. Bab salamir rajuli ala zaujatihi. Suami
beri salam pada isteri. Kena bagi salam. Bila balik rumah, suami kena bagi salam. Assalamualaikum kalau dia seorang. Tapi eloknya salam yang kita dah belajar dah, kena guna lafaz jamak. Assalamualaikum. Sebab di rumah kita ada malaikat, ada yang lain-lain. Jadi kita, dia panggil ta'mimkan salam. Assalamualaikum. Kecuali semua perempuan. Kita kena guna dhamir jamak. Assalamualaikum. Beza sikit lah. Baik, kalau guna Assalamualaikum, boleh je. Atas rasa salam. Salam. Jadi, dengan lafaz, mufrad dan lafaz muzakkar. La ba's. Satu. Salam suami kepada isteri. Batuk sangatlah. Dan wanita yang menjadi mahramnya. Mana kita bagi salam kepada makcik kita. Makcik tu mak saudara kita. Anak saudara kita, adik-beradik kita, mak mertua. Dia ni sudah jadi mahram. Tak jadi masalah. Atau ala ajnabiyatin. Ataupun ke atas wanita lain. Bukan isteri, bukan adik-beradik, bukan mahram. Orang lain. Dia panggil ajnabi. Ajnabi ni mana orang yang tidak ada hubungan mahram dengan kita. Boleh. Ataupun ramai. Ajnabiyat, sekumpulan wanita. Harus dengan syarat. La yakhaful fitnata bihinna. Dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dengan mereka. Mana kalau kita bagi salam kepada wanita ni menimbulkan fitnah, jangan bagi salam. Timbul fitnah apa bagi salam? Tak kira lah. Syaitan ni dia main macam-macam. Wasalamahunna bihadza syarti, dan sebaliknya. Dan salam kaum wanita kepada laki-laki, suami dia, mahram dia, ataupun orang lain tidak mahram tapi tidak menimbulkan fitnah. Macam kita bagi salam sehari dua ni tak timbul fitnah apa-apalah kan. Insya-Allah kita bagi salam pun sebab nak hormat kepada orang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Baiklah para pelajar sekalian, panjang dah tajuk kita. Kita masuk kepada hadis. Hadis nombor apa? Hadis nombor 863. 863. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala kanat fina imra'atun wa fi riwayatin kanat lana ajuzun ta'khudhu min usulis silqi fatatrahuhu fil qidri wa tukarkiru habbatin min sya'irin fa idza sallayna al-jum'ata wa ansarafna nusallim 'alayha fatuqaddimuhu ilaina, rawahu al-Bukhari. Menarik bahasa hadis ni, tengok bahasa dia. Kalau hadis yang sahih, bahasa dia bahasa lafzun nabawi. Lafaz daripada Nabi ni tak ada rakikah, tidak ada orang panggil bahasa yang tidak fasih. Betul lah bila kita baca hadis-hadis palsu, pelik dia punya bahasa, melampau-lampau dia punya isi, kita kata nampak sangat kepalsuannya itu. Tapi oleh kerana kita tak tahu bahasa Arab, baca goreng apa pun jadi selalu kan. Baik, balik pada hadis 863. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan, di antara kami dalam kalangan qaryah kami ni ada seorang wanita, dalam riwayat lain ajuz, mana wanita yang sudah tua. Orang panggil nenek. Ada seorang nenek yang selalu mengambil beberapa jenis sayur-sayuran. Dia ambil daun sayur, lalu dia meletakkannya di dalam periuk dan menumbuk biji-biji gandum. Sedaplah ni. Kalau kita kat macam buat bubur lambuk lah kot, kan? Macam buat bubur lambuk. Sedaplah. Allahu Akbar. Masuk dalam tu. Kemudian lalu dia meletakkannya dalam periuk dan menumbuk biji-biji gandum. Setelah kami selesai melaksanakan solat Jumaat dan pulang, masa nak balik tu, kami mengucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maknanya makcik, sebab kita bagi salam tu bukan salam biasa.
Sebab sudah menjadi kebiasaan dah. Makcik nenek kita ni, hari Jumaat dia buat jamuan. Orang balik Jumaat singgah. Kemudian dia menghidangkan makanan tersebut kepada kami. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Maka apa dia cerita hadis ni, tuan-tuan, para pelajar sekalian, tengok. Dia kata selepas istihbabut taqarrub bil khair. Elok kita buat kebajikan itu walaupun dengan benda yang simple. Simple yang macam ni. Dia ambil sayur-sayur, masuk dalam periuk, ambil gandum, campak, buat bubur air gitu ya ni. Tak sebut pun daging tak masuk, laham tak masuk, tapi sayur air. Bismillah. Yang penting simple tak apa, asalkan ada. Ada kebajikan. Adapun dalam bab ini, hadis ini menunjukkan jawazus salami ala liswah. Harus kita bagi salam kepada perempuan wanita yang bukan mahram dengan syarat amin al-fitnah. Tidak ada berlaku fitnah lah, tak menimbulkan syak wasangka, kecurigaan dan sebagainya, boleh. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan para sahabat bersifat dengan qanaah, berpada dengan apa yang ada, tidak memilih-milih untuk makan, tawaduk. Walaupun kita tahu makcik ni buat bubur air je, datang, Masya Allah, simple je hidup kita. Kerana itulah Hana menggalakkan makcik-makcik kita ni buat je kuih-kuih, makanan, terutama sekali yang kita duduk di pondok ni senang nak bagi. Kita buat kuih, kita ikut kemampuan. Saya boleh buat untuk 20 orang. Kita bagi belah kanan kita 20 pondok. Esok buat pula, bagi belah ni pula. Ikut giliran. Ataupun bagi ke pelajar-pelajar atau ke pondok asrama pelajar. Walaupun sedikit, tapi ada. Kita kata Alhamdulillah, daripada sekali kita buat, tahun depan pula baru ada lah. Buat sentiasa. Alhamdulillah. Seronok budak-budak. Lepas Jumaat, lalu ikut makcik tu. Rumah nenek kita tu makan bubur. Allahu Akbar. Baik, hadis yang seterusnya. 864. Hadis wa'an ummi hani. Wa'an ummi hani Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawmal fathi wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu bi thawbin fasallamtu wa dzakaratil haditha rawahu Muslim. Maksudnya Ummu Hani ni kakak pada Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Nama dia Fakhitah binti Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Abu Talib tu saudara Nabi, maknanya Fakhitah ni sepupu dia. Sepupu bukan mahram. Sebab itu Imam Nawawi bawa hadis ni dalam bab ini. Sebab sepupu bukan apa? Bukan mahram. Dia kata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah. Dia nak pergi tengok kat khemah Nabi lah. Sedangkan pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi dengan ditutupi kain oleh Fatimah. Mana Fatimah ambil kain tudung kawasan Nabi duduk mandi tu. Sebab dulu orang berjalan bukannya bawa kaimah macam kita besar-besar, kan? Bawa kaimah simple gitu je, letak situ. Maka dia pun ambil kain dia tudung supaya tak nampak Nabi duduk mandi. Kemudian aku mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka nak orang mandi boleh jawab salam. Yang tak boleh jawab salam orang dalam tandas, sedang buang air besar, buang air kecil, itu orang tak jawab salam. Kalau dengar salam tu tunggu dulu, keluar tandas hati baru Waalaikumsalam warahmatullahi. Ataupun jawab je dalam hati kita, boleh. Baik, hadis ini rawahu Muslim. Apa dia maksud hadis? Maksud hadisnya Fakhitah telah beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu dia. Jadi tidak jadi larangan untuk kita salam mengucap salam. Salam dengan apa? Salam dengan mulut lah, tak boleh bersentuh sebab bukan mahram. Hadis 865. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat
marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallam alaina. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan. Wa hadha lafzu Abi Daud. Tengok Imam Nawawi dia detail masalah. Wa hadha lafzu Abi Daud. Wa lafzu Tirmizi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa'alwa biyadihi bitaslim. Maksud dia daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui kami, sekelompok wanita. Mana Nabi lalu ada sekumpulan wanita di situ. Kemudian baginda mengucap salam pada mereka. Assalamualaikum. Bagi salam. Mana boleh kita bagi salam kepada muslimah wanita. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kata Tirmizi hadisun hasan. Ini riwayat Abu Daud, lafaz Abu Daud. Adapun dalam teks riwayat Tirmizi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati masjid. Mana Nabi kita lalu ikut masjid, sedang di situ terdapat sekelompok wanita yang sedang duduk. Biasanya belah belakang masjid lah. Lalu Nabi SAW melambaikan tangannya serta mengucapkan salam. Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Nabi kita angkat tangan, isyarat. Baru ni kita dah bincang panjang dalam hadis nombor 855 yang lepas tentang salam dengan isyarat. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Tapi kena ada salam dengan mulut. Assalamualaikum. Isyarat. Tapi kalau main gini saja, salam saja tanpa ni, lah, itu gaya Yahudi, gaya orang lain lah, bukan Islam. Dia main hi, no hi, Assalamualaikum. Baru betul. Tak boleh. Anak-anak kita ni, kalau kita tak didik betul-betul, dia main bye. Dengan nama ayah bye, ish bye. Assalamualaikum. Ajar betul-betul. Didik biar lekat di mulut kita tu, Assalamualaikum. Sentiasa. Cuma Nabi kita isyarat dengan tangan. Assalamualaikum. Mana kan orang perempuan ni kalau tak boleh nak salam bukan mahram, cukuplah isyarat. Panjang dah cerita isyarat, tuan-tuan tengok dalam bab yang lepas. Tamatlah kita perbincangan tentang salam kepada wanita yang bukan mahram. Adapun wanita mahram, la muskilah, tidak ada perbahasan di sini kerana tidak ada masalah. Yang masalahnya wanita yang bukan mahram. Baik para pelajar sekalian, kita pindah pula kepada bab lain. Bab 138. 138 dah kita ni. Babu tahrim ibtida'inal kafira bisalam wa kayfiyatir raddi alaihim. واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. Bab haram memberi salam kepada orang kafir. Kalau tengok dia kafir, jangan kata Assalamualaikum. Tengok orang bukan Islam, halo, morning. Cukup. Assalamualaikum. La. Imam Nawawi kata dalam bab ni haram, tahrim. Haram kalau kita mula bagi salam. Tak boleh. Dan cara menjawab salam mereka. Tapi kalau dia bagi salam macam mana? Dia jumpa kita, dia kata Assalamualaikum. Macam mana kita nak jawab? Kita kata no salam, tak boleh lah. Orang bagi salam. Macam mana nak jawab? Kita jawab sekejap lagi, insya-Allah. Ni baru tajuk bab baru ni. Wastihbabis salami ala ahli majlisin fihim muslimuna wa kufar. Sunat memberi salam kepada orang yang berada dalam sebuah majlis, satu majlis yang bercampur dalamnya antara orang Islam dengan kafir. Contohnya kita ada dewan seminar. Apa sajalah dewan apa-apa. Ada Muslim, non-Muslim. Jadi boleh kita bagi salam, niat salam kepada yang Muslim. Sebab itulah. Jadi ini berapa ni? 3 tajuk. Haram bagi salam pada orang kafir. Memulai salam, haram. Yang kedua, kalau dia mula dulu, bagaimana kita nak jawab?
Yang ketiga, kalau bercampur dalam majlis yang bercampur, ada Muslim, ada non-Muslim, maka kita boleh bagi salam kepada orang Islam. Tengok hadis. Hadis yang ke-866. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu memulakan ucapan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara, Kristian. Semua kafir lah senang. Sebab Yahudi dengan Nasara dekat dengan kita. Dia ada kitab Taurat, dia ada kitab Injil. Cuma dia menyeleweng, itu cerita lain. Tapi kalau kafir lain, lagilah teruk. Langsung tak ada kitab. Maknanya tak boleh kita bagi salam kepada semua jenis orang kafir. Apabila kamu bertemu di salah seorang di antara mereka di tengah jalan, maka desaklah dia agar melalui jalan yang sempit. Jadi hadis ni ada masalah sikit lah, perlu pada penjelasan. Kenapa kita nak himpit dia? Kenapa kita nak sempitkan jalan dia? Maka di sini kata di para ulama, ketika Islam tu kuat, orang bukan Islam ni minoriti yang kecil, maka kita tak naklah bagi ruang sangat keselesaan daripada dia, biar dia rasa kalau dia masuk Islam dia mulia. Itu je. Tapi zaman kita ni jangan buat. Kalau buat zaman kita macam ni, tular terus dia kata orang Islam ni diskriminasi orang kafir. Ni ada seorang pemimpin parti apa nama ni, yang Cina ni, nak komen isu Arab. Kau nak mabuk lah, terus duk cakap lah bab agama kami. Kita bercakap haram-haram tu dalam agama kita. Dia senang-senang komen bab Arab. Dia kata Arab tak boleh minum, ya kerja tak apa. Nanti kalau tak ada kerja kilang Arab kami punya ni, orang Islam nak kerja apa? Bangsa sangat kau orang Islam ni sampai begitu kau. Jadi kita orang Islam bantah-bantahlah secara aman di atas keceluparan ahli politik yang berkenaan. Saya tak sebut nama lah. Tuan-tuan duk baca Facebook dah tahu belakang dah. Biadab kepada orang Islam, nak komen tentang agama kita. Apa kau tahu? Inilah bila kita, umat Islam ni bila dia diam, orang mula pijak atas kepala kita. Tapi jangan over, jangan melampau. Kita bagi tahu pada dia, ahli-ahli ilmuwan bagi tahu. Pendakwah, kawan-kawan politik dia cakap lah, you jangan cakap macam ni. Undi pun lari macam ni. Apalagi kalau menyentuh sensitiviti agama Islam, yang majoriti umat Islam di sini ramai. Tapi ramai pun Islam tak ajar kita teroris. Islam ajar kita adab. Bila orang biadab dengan kita ada adab untuk menegur. Kita ada adab untuk menegur. Baik para jemaah sekalian. Mana dalam Islam ni, kita tak boleh mulai salam kepada orang bukan Islam. Kalau kita jumpa, kita guna salam yang biasa lah. Hello, morning, apa lagi? Kita nak tegur orang kafir ni apa benda? Yang penting ada teguran. Dengan cara-cara yang biasa, yang tidak menyentuh akidah, tidak masalah. Baik, hadis yang kedua, cara menjawab salam. Kalau dia bagi salam, orang kafir bagi salam, macam mana kita nak buat? Hadis 867. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum, muttafaqun alaih. Daripada Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu, maka jawablah dengan jawab wa alaikum. Sebab apa? Sebab dia ada cerita ni, puak kafir ni. Dia ada cerita dia. Apa cerita? Cerita dia, puak kafir Yahudi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata assalamualaikum. Dia tak kata assalamu. Dia kata assalamualaikum. Sam ni maknanya mati awak.
Mampus kau. Macam gitulah bahasa. Nabi tenang je nak jawab. Wa'alaikum. Tengok. Wa'alaikum. Ke atas kamulah ucapan itu balik padamu. Cukup. Sayyidah Aisyah, orang muda, rasa terkilan sebab orang kafir itu biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah jawab, wa'alaikumul la'nah. Wa'alaikumussalam wal la'nah. Ke atas kamulah kematian dan kamu dilaknat. Maknanya dia guna bahasa kasar. Nabi kata, ya Aisyah, kenapa macam ni? Dia kata, Rasulullah tak dengar tak? Dia kata apa tadi? Nabi kata, dengar. Kan aku jawab dah, wa'alaikum. Ke atas kamulah. Jadi kita pun kalau orang kafir bagi salam, kita kata wa'alaikum. Mana kalau dia kata assalamu, maknanya salam tu baliklah kepada kamu juga. Salam, boleh je. Tapi kalau dia ucap tak baik, assalamu, atas kepalamu lah. Mati, mabuk itu. Jadi Nabi kita ajar macam tu. Mana kita jawab lah juga. Panjang juga perbahasan tentang kafir kepada orang apa ni. Orang kafir ni ada juga sebahagian ulama kata boleh. Sebab salam tu ucapan. Jadi kita pegang asal lah. Imam Nawawi kata haram je lah. Duduk main. Buka pintu sangat pun jadi liberal. Susah juga kita. Pasal itulah asatidzah ni kena ambil langkah berhati-hatilah untuk keluar kenyataan. Sebab kadang-kadang disalahgunakan oleh puak-puak lain. Bila kita salah bercakap, geng liberal lah, geng apa dia benda ni, dia guna hujah kita tu untuk nak hentam balik pendakwah lain. Kita kata jangan bagi peluru. Bahasa orang kata jangan bagi bola tanggung pada orang. Nanti dia orang panggil Smith. Bagi ke kita naik atas kepala kita balik. Jangan bagi bola tanggung. Jangan bagi peluru hidup pada orang. Baik. Hadis 868 wa an Usamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlaqun minal muslimina wal musyrikina abadatil awthan wal yahud fasallama alaihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Usamah menceritakan bahawa Nabi sallallahu berjalan melalui majlis yang terdapat dalamnya bercampur antara muslimin, musyrikin, penyembah berhala dan orang Yahudi. Kemudian Nabi bagi salam kepada mereka, Assalamualaikum, muttafaqun alaih. Maka kata di para ulama, bila bercampur kita boleh bagi salam secara umum, tapi kita niat salam tu untuk orang Islam. Sebab itu dalam orang Malaysia ni dia guna dua salam dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Maknanya salam sejahtera tu Assalamualaikum juga benarnya. Kalau nak kira pun sama ya tu. Kalau tak mau salam kepada orang kafir, tak dia guna salam sejahtera. Kena kata Assalamualaikum, morning, selamat pagi kepada semua. Sebab kalau kata salam sejahtera, itu terjemahan. Sama juga kalau kita pegang dengan ayat Imam Nawawi ni, berat juga tu. Kena fikir-fikir semulalah. Boleh tanya di pejabat mufti bagaimana sebenarnya salam yang terbaik untuk masyarakat majmuk budaya kita Malaysia. Wallahu alam. Kita pun tak boleh nak ulah-ulah panjang lah dalam masalah budaya gini sukar. Sebab itulah bila timbul isu sambutan perayaan kebudayaan, hari tahun baru Cina ke, Depa Bali ke, apa benda, kita kena rujuk pada pejabat mufti kerana mereka ada penyelidik yang membezakan di antara sambutan kebudayaan dengan sambutan pemujaan dewa-dewa, penyembahan berhala, itu tak boleh kita campur, tak boleh. Kalau setakat budaya je, tak ada masalah. Baik, para pelajar sekalian, kita ambil satu lagi bab yang terakhir, satu hadis. Hadis bab 139, bab istihbabis salam idza qama 'anil majlisi wa faraqa julasa'ahu aw jalisahu. Bab disunatkan mengucap salam ketika berdiri hendak meninggalkan majlis atau berpisah dengan teman dalam majlis tu. Tak ada majlis, cuma kita duduk buah-buah gini, bila kita nak berpisah, nak pergi, Assalamualaikum. Kena bagi salam. Hadis 869, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim. Fa idza arada an yaqum falyusallim. Falaysatil ula bi ahaq minal akhirah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu sampai kepada suatu majlis, maknanya sampai ke hujung majlis. Bila kita duduk di akhir majlis, kita nak balik dah, kita nak berpisah, maka apa yang patut kita buat? Sampai kepada hujung majlis, makanlah dia beri salam. Assalamualaikum. Dan jika dia berdiri hendak meninggalkan majlis, dia hendaklah makanlah juga dia beri salam. Tiadalah salam yang pertama yang diucapkan itu lebih baik daripada salam yang terakhir. Jadi kalau kita salam kita mula mari tadi dengan salam kita nak balik ni sama aja. Dua-dua tu salam dan berpahala kedua-duanya. Kita kata alhamdulillah. Jadi 2 kali salam lah. Bila kita mula-mula sampai ke majlis, bagi salam. Nak balik, bagi salam sekali lagi. Kalau kita jumpa kawan kita, dia berbuah-buah, berdiri, berpokok, Assalamualaikum. Kita join buah, sudah buah, nak balik, Assalamualaikum. Sekali lagi. Bahkan dalam bab yang lepas, tuan-tuan masih ingat lagi kan? Bab kalau terpisah. Kita berjalan, tiba-tiba ada pokok depan. Sini ke kanan, sini ke kiri. Jumpa balik, Assalamualaikum. Itu pun sudah berlaku. Alhamdulillah, tamatlah kita para jemaah sekalian, bab salam. InsyaAllah, kita akan sambung dalam bab yang ke-140, babul istizan. Bab istizan dan ada-adanya, bab minta izin dan ada-adanya. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.